Okay, last class. Okay, last class kita dah tengok definasi data organization, macam mana nak calculate daripada the smallest one to the biggest one data. And then secara basicnya awak telah diterangkan numbering system, decimal, binary, octal dan hexadecimal. And then awak telah diajar ataupun diterangkan diterangkan mengenai desimal dari segi penukaran nombor kepada binary, kepada octal dan kepada hexadecimal. Dan daripada binary, octal ke hexadecimal kembali semula ke decimal. So hari ini kita akan cover tajuk binary dari segi pengiraan operasi tambah, tolak dan darab serta penukaran kepada nombor desimal, oktal dan hexadecimal. Jika sempat kita akan cover operasi penambahan dan penolakan di dalam oktal. Okay, this one dah siap? Dah, madam. Okay, saya pick up dahulu. Okay, saya akan pick up nama. Okay, yang mana dah buat, boleh snap gambar jawapan. Okay, bagi soalan 1A akan dijawab oleh Khairis. 1B akan dijawab oleh Sela. 1C akan dijawab oleh Victor. 2A Aimuni. 2B Evan. 2C Daryl. Okay, 3A Husna. 3B Barasel. 3C Christopher. 4A Mirza. 4B Christine. 4C Ehsan. Okay, ke-12, 12 ini boleh upload jawapan awak. Sementara kawan-kawan lain akan sama-sama menyimak. Okay, sama-sama kita semak jawapan kawan-kawan awak. Saya masukkan dalam slide. Okay, jawapan daripada Marcella. Sama-sama kita semak. Okay, betul jawapan Marcella kawan-kawan? Betul, madam. Betul. Betul. Jawapan Marcella 91. Okay, very good. Dia letakkan position and then dia darab. Jawapan 1A. Belum. Dia kita tengok dulu jawapan satu persatu. Kita tengok siapa yang upload dahulu. Okay, tak apa. Marcella very good. Dia letakkan position and then dia darabkan setiap satu item dengan position tersebut dan hasil daraban dia and hasil penambahan dia. Very good. Letakkan base. Okay. The next one Christine. 6113 ini soalan 4. This one is question 4. Soalan 4. Okay. Betul jawapan Christine? Betul. 1, 7. Okay, very good. Okay, cuma penambahbaikan, lukiskan anak panah untuk, tak lukis pun tak apa, tapi lebih baik tulis untuk cara pembacaan.
Okay, very good. Di sini dia tukarkan nilai 14 kepada bentuk E. Okay, very good this one. Tulis dulu reminder dia dan baru awak convertkan kepada karakter. Okay, this one is good. Okay, the next one, A5. This one is question 1. Okay, daripada Victor, A5. 165. Betul jawapan dia? Betul. Betul. Okay, very good. Letakkan position dia dan hasil pendarapan, hasil penambahan 165. Very good. The next one daripada Mirza, 4. 1, 2, 3, 4. 4 di 2. Okay, this one also good. Cuma dekat sini jangan lupa tulis base. Base 16. Okay, make sure bila tulis jawapan jangan lupa untuk letakkan base. Sebab base ini boleh jadi apa sahaja base. Okay, very good. Tukarkan baki kepada huruf. Barasel 145. 101. This one pun also good. 145. Base ada. Cuma penambahbaikan tulis anak panah. Okay. The next one for Aimuni. Daripada Aimuni. 32. 32. This one is question 2. Okay, soalan 2. 32 jawapannya 2. Okay, jawapannya this one tak habis. Dia kena sampai kosong. Betul ke jawapan dia ni? Hilang 1-0. Ya, hilang 1-0. Jawapan dia tak habis. This one kena cari ending sampai nombor kosong di sini. Okay, this one is 0, this one is 1. So this one is hilang 1-0. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia betul. Jawapan dia salah. Jawapan dia hilang kosong. Okay, make sure sehingga nombor kosong awak bahagikan. Okay, this one jawapan dia salah. So cara pembacaan kena dari atas, dari bawah ke atas. So Aimuni nanti betulkan semula. Kena sehingga pembahagian kosong. Okay, this one 1A. Hairis 28. Very good. Position. Hasil pendarapan, hasil penambahan. Very good. This one from Christopher 1429. This one is question 3. Kenapa hari ini? This one is question 3. Okay, 2625. Good. Okay, cara pembacaan. Okay, this one 99. Question 4. Okay, 99. 63. Okay, kalau yang ini optional, tak buat pun tidak ada masalah. Ini sebagai rujukan awak. Alright. Banyaknya nombor dia 1100, 1234. 1234. Okay, this one okay. This one okay. This one pun okay. Okay, yang ini optional. Tak tulis pun tidak apa. Yang penting ada nombor dan ada baki sahaja. Husna.
question 3. 566. 566 10. Mana jawapan Husna? Tinggal madam. Jawapan Husna tak lengkap lagi. Okay. Jawapannya this one is 0, this one is 1. Okay. Supposedly jawapannya adalah 1066 base 8. Okay, kalau soalan macam ni saya akan beri awak half mark lah sebab kerjanya tak habis. Okay, seperti yang sedia maklum, this one is optional. Okay, ni jawapan dia 1066. Avoid maknanya 181. This one is question number 2. Okay, 1011 0101. This one is good. This one jangan lupa tulis kosong hujungnya. Jangan lupa tulis kosong. Okay, habis. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Putus. Yang lain putus, try untuk masuk walaupun setengah jam untuk pembuktian. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai binary. Okey, binary yang terlibat adalah operasi penambahan, operasi penolakan dan operasi pendarapan. Okay, and then conversion terlibat ke octal, ke decimal, ke hexadecimal. Okay, untuk binary ke decimal saya tak cover sebab last slide kita dah tengok daripada decimal ke binary, binary ke decimal. So this one saya tak cover. Okay, untuk hari ini conversion binary kepada octal menggunakan method baru. Okay, binary kepada hexa menggunakan method baru. Okay, sekiranya tak dapat nak apply method baru, tak boleh nak adapt method baru, awak boleh pergi ke cara tradisional, which is binary kepada decimal, decimal kepada octal. Binary kepada decimal, decimal kepada hexadecimal. Yang warna biru ini adalah cara moden yang ditunjukkan. Yang warna oranye adalah cara tradisional, convert satu per satu item. Kita tengok. Okay, this one adalah penambahan dan penolakan. Penambahan dan penolakan awak boleh guna kalkulator secara direct. Cuma untuk pendarapan sahaja yang memerlukan jalan kerja. Yang ini penambahan dengan penolakan boleh guna kalkulator terus. Okay, tak apa. Ada yang tak reti nak guna kalkulator? Okay, pastikan ada kalkulator di sebelah awak. Okay, siapa yang ada kalkulator, pastikan kalkulator saintifik. Okay, caranya cari perkataan mode dekat sebelah kanan atas. Okay, cari mode. Cari mode sehingga awak berjumpa base. Kalau tak jumpa base, tekan mode ini banyak kali sehingga jumpa perkataan base. And then bila dah jumpa ada perkataan base, kalau option dia adalah number 4, so pilih 4. Okay, dia akan tulis decimal. And then this one decimal, ada perkataan decimal, ada perkataan hexa, ada perkataan binary dan ada perkataan octal. Ini adalah last option untuk penukaran. Dah tak reti sangat nak jawab, tak ingat dah cara penyelesaian masalah, awak boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okay. Untuk penambahan yang hanya berubah apabila 1 campur dengan 1. Okay, awak akan dapat 1 dan 0. This one.
1 tambah dengan 1, okay, akan dapat kosong di bawah ini. 1 iaitu yang pembawanya akan dibawa ke hadapan. So 1 akan bawa ke hadapan. 1 ini tidak ada nombor untuk ditambah. So turunkan 1. Sekiranya, okay, sekiranya nombornya adalah 1 tambah dengan 1. So 1 tambah dengan 1 awak akan dapat kosong. 1 dibawa ke atas. Okay. 1 campur dengan 1 still dapat kosong, bawa ke atas. So 1 yang seterusnya tidak ada nombor hendak ditambah, so turunkan sahaja. Okay, sama juga bila gunakan calculator. Cari binary. 1 tambah dengan 1, awak akan dapat jawapan 100. Okay. Yang ini secara manual boleh, secara guna calculator pun boleh. Okay, clear? Jelas. Clear, madam. Okay, mari sama-sama. Kalau 1 kosong tambah 1, what answer that you get? 1 kosong. Dapat berapa? 11. 11 Satu dan 1. Okay, this one ada mistake which is jangan lupa tulis perkataan base. Kalau awak tak tulis base, dia boleh jadi nombor desimal. Okay, 1 tambah 1 kosong 1. Gunakan calculator. What number that you get? 111010. Very good. Okay, kalau guna calculator, memang dapat jawapan terus. Okay, sebaiknya adalah calculator di sebelah awak. Okay, cuma huraiannya, okay, bila 1 tambah 1, awak dapat kosong, nilai 1 dibawa ke hadapan. Okay, this one. Okay, this one. Okay. 1 campur 1, awak dapat kosong. Campur dengan 1, awak akan dapat nilai 1. Dengan 1 lagi dibawa ke hadapan. Okay, 1 campur 1, 1 kosong. Tambah dengan 1, dia akan jadi 1 dan 1. 1 dibawa ke bawah, 1 lagi akan dibawa ke atas. Okay, 1 akan dapat kosong, 1 dibawa ke hadapan. Okay, sama juga macam tadi. 1 campur 1 dapat 1 kosong. Campur dengan 1 akan dapat 1. So, 1 dibawa ke hadapan, 1 lagi dibawa ke bawah. Okay, yang ini optional. Tak buat pun tak apa, jalan kerja. Just tulis jawapan pun it's okay. How about 1011 plus 11? What answer that you get? 1110. Okay, 1110. Very good. Okay, yang ini boleh dah tambah secara guna calculator. Okay, seterusnya. Okay, cuma yang berubah apabila kosong tolak 1. Nilai yang hendak ditolak lebih kecil daripada nilai ditolak. Okay, bila jadi begini, awak memerlukan pinjaman daripada sebelah. Okay. Kosong tolak dengan 1, dia tak boleh buat sebab nilainya adalah infinity. Okay. Ia hanya boleh dipinjam sekiranya ada nombor 1 di hadapan. Contohnya 10 tolak dengan 1. This one boleh jadi. Di mana kita pinjamkan ke sebelah. Okay, kita lihat contoh. Okay. This one 10 base 2 tolak 1 base 2.
apa yang terjadi bila kita bawa ke sebelah, nilainya akan jadi 1, 0. 1, 0 bersamaan dengan nilai 1, 1. So this one 1 dan 1. 1, 0 maksudnya nilai 1 dan 1. Bila kita tolakkan dia, 1 yang ke atas ini bersamaan dengan 1, so baki ada lagi 1. 1 tersebut yang dibawa ke bawah. Okay, kalau awak guna kalkulator pun, gunakan kalkulator pun, 1, 0 tolak dengan 1, awak akan dapat jawapan 1 sama. Kalau tak nak buat cara ini pun tak ada masalah, terus berikan jawapan pun okey. Okay, the next one. 1, 1, 1, 1 tolak 1, 0, 1, 1. Number apa yang keluar? Jawapan apa yang akan appear? 1, 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0. Okay, very good. Awak akan dapat 1, 0, 0 base 2. Okay, gunakan kalkulator sahaja. And last sekali. 1, 0, 1, 1 minus 1, 1. 1, 0, 1000. Very good. Okay, 1, 0, 0, 0. Okay, yang ini dah terjemahan dia. Ini secara direct lah. 1 dengan 1, 0. 1 dengan 1, 0. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Cikgu boleh ulang balik yang Which one? 10 tolak 1. Guna kalkulator boleh kan? Saya tanya, guna Mo- kalkulator. Boleh tapi Okay. mau fahamkan. Tak apa. Yang penting tahu guna kalkulator. Okay, this one. Saya mention. Mana saya nak tolak? Sinilah. Okay. 1, 0. Ni adalah basic 1, 0 tolak dengan 1. Base 2. Okay, bila pinjam ke sebelah, betul, awak tolakkan dia akan jadi pinjam 1. Okay, cara pembacaannya adalah 1, 0. 1, 0 nilainya bersamaan dengan 1 dan 1. Okay, 1 dan 1 sebab bila 1 tambah dengan 1, awak akan dapat nilai 10. Okay, maksudnya 1, 0, 1, 0 nilainya adalah 1 dengan 1. Ini boleh? Ke nak ulang semula? Boleh. Okay, saya ulang semula. Bila kita pinjam ke sebelah, nilainya akan jadi 1, 0. 1, 0 ini nilainya sama dengan 1 dan 1. Sebab apabila 1 campur dengan 1, nilainya adalah 1, 0. So that 1, 0 nilainya sama dengan 1 dengan 1. Okay, kita ambil 1 yang ini, kita tolakkan dengan 1 di sini. So bila 1 tolak 1 ini terhapus, bakinya ada tinggal 1. So 1 ini yang dibawa, jadikan dia baki 1 di sini. Okay, konsep ini ada tak kat sini? Konsep ini juga contohnya kita jadikan 100 tolak dengan 1, 1. Contoh 100 base 2 tolak 1, 1. Okay. 0 tolak dengan 1 tak boleh. So dia pergi pinjam sebelah. Sebelah pun tidak ada nombor. So dia pinjamkan ke sebelah. So bila pinjam ke sebelah, okay, dia akan jadi 1, 0. Ingat bila 1, 0 nilainya adalah 1 dan 1. So bila 1 dan 1 kat sini dah terhapus tadi. 1, 1 kita dah pinjam ke sebelah. Kat sini akan jadi 1, 0. So 1, 0 tolak dengan 1 bakinya adalah 1.
This one 1 tolak dengan 1 nilainya adalah kosong. So jawapannya adalah 0, 1 base ataupun 1 base dengan 2. Cuma ingat je bila pinjam ke sebelah nilainya adalah 1, 0. 1, 0 sama dengan nilai 1, 1. So bila tolakkan nanti tu yang ada balance tinggal 1. Okay, boleh? Boleh. Oh boleh. InsyaAllah. Saya Okey, cikgu. Saya doakan. Okay. Untuk multiplication pun sama. Okay. Multiplication awak boleh gunakan calculator. Okay. Kalau gunakan kalkulator 101 base 2 darab dengan 11, what answer that you get? 1111. 1111 base 2. Okay. Kalau tekan kalkulator memang awak akan dapat 1111. Okay. Cuma bila ada pendarapan, kalau awak dapat jawapan terus hanya satu markah diberikan. So apa yang terjadi untuk dapatkan full mark? Okay. Awak kena darabkan satu persatu. 101 darab dengan 1. For the line yang pertama. Okay. Line yang kedua 101 still darab dengan 1 untuk line kedua. Saya ulang semula. Untuk dapatkan full mark bagi multiplication, apa yang perlu awak buat? Kena sediakan langkah di tengahnya. Di mana 101 darab dengan 1 dahulu untuk baris yang pertama. Okay, 101. The next one, 101 darab dengan 1 untuk baris yang kedua. Bila baris kedua, dia akan starting satu tempat ke hadapan. So this one tak perlulah. Ini saya buat sebab ada student yang buat. Okay, saya ulang semula. Saya buat step dia. 101 darab 11 base 2. Okay. First step, madam kata nombor 101 darab dengan 1. So 101. Okay. The next step 101 darabkan dengan second one. Okay. So tadi 101, the answer untuk for the next one ambil satu kotak ke hadapan. 101. Dan baru tambahkan dia. Okay, awak akan dapat nilai 1, 1, 1 dan 1 base 2. This one Cikgu, kalau darab 10 cikgu. apa dia macam mana? Kalau 101 darab 10. Kalau awak buat, kalau soalan dia 101 darab 10, betul? Ya, cikgu. Okay, kalau macam ini, first step, darabkan 101 dengan kosong walaupun dia ada kosong. So this one 0, 0 and 0. Okay, the second one baru 101 darabkan dengan 1. So tadi untuk baris yang pertama, untuk baris kedua start satu tempat di hadapan. So this one 1, this one is 0, this one is 1. So tambahkan seperti biasa. Base 2. Okey, cikgu. Saya faham, cikgu. Okay. Tak apa, kalau tak boleh tekan kalkulator dapat jawapan pun okey. Cuma markah untuk jalan kerja sahaja yang akan berkurangan. Okay, kita tengok the next question. Tadi 101. Kalau 1111 base 10. Base 10. 1111 base 2 darabkan dengan 10 base 2. Nombor apakah yang awak akan dapat? Ada sesiapa nak share jawapan? 11110.
Okay, ada yang berikan saya nilai 111110 base 2. Okay, terima kasih. Okay, kalau tekan kalkulator memang dapat jawapan ini. Tapi markah untuk jawapan sajalah. Untuk dapatkan full mark, kena darabkan satu per satu. Okay, yang ini saya mention tadi walaupun dia 000 kena letakkan juga. Okay, this one. Ini tak letak pun tak apa. Kita darabkan satu-satu darabkan dengan 1. Dan baru tambahkan seperti biasa. Okay, this one here. Madam, boleh ulang lagi kah? Kenapa mesti 000 tu, madam? Which one? Yang latest ni? Yang latest tu. Kenapa mesti 40, madam? Kenapa Yang dia? 101. Okay, madam buat kat sini jalan kerja dia. 1, 1, 1, 1 darab dengan 10. Okay, first step 1, 1, 1, 1 darabkan dengan 0. Madam tukar warna, this one biru, darabkan dengan 0. Okay, awak akan dapat semua 0. Apa-apa nombor yang didarabkan dengan 0, still akan dapat 0. Okay, this one yang warna biru. Okay, the second one, kita darabkan 1, 1, 1, 1 dengan nombor 1. Okay, bila kita darabkan untuk the second number, kita kena move satu position ke hadapan. So that this one is 1, 1, 1, 1 tambah. So answer dia adalah 1, 1, 1, 1. This one kosong, tak ada nilai nak tambah. So turunkan sahaja kosong. Base 2. Okay, jelas. Okay, katakan. Okay, faham. Okay, katakan dan tunjuk lagi. Contoh. Okay. 1, 1, 1 darab dengan 1, 1, 1. Maksudnya dia ada 3 kali. Bila ada 3 kali, first step darabkan dengan the first one. First one, warna merah. So that awak dapat 1, 1 dan 1. Okay, the second one, darabkan untuk nombor yang kedua, this one. So move satu tempat ke hadapan. 1, 1 dan 1. And the last one, nombor ketiga. Warna coklat untuk didarabkan. So this one pun move satu ke hadapan. So that 1, 1, 1. So nanti baru awak tambahkan dapat jawapannya. Base 2. Setiap kali yang didarabkan, dia akan move satu position ke hadapan. Okay, boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Tak boleh, tekan je calculator. Tak boleh, memang tekan calculator untuk dapatkan jawapan dia. Okay. Pernah tengok table ni? Sendiri. Tak pernah? Ada yang pernah? Kalau pernah tekan 1. Tidak, madam. Okay. Untuk penambahan nombor binary kepada octal, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita convert secara tradisional. Okay, this one. Daripada nombor binary, kita pergi ke decimal, kita pergi kepada nombor octal. Binary nak ke decimal, darabkan dengan 2 power of n. N mean positionnya. And then daripada nombor decimal nak ke octal, kita divide dengan 8. So awak akan dapat jawapan base 8. Atau gunakan cara jadual, table. Okay, bila tengok binary kepada octal, nampak je perkataan octal, it means 3 position. Octal nampak je maksudnya 3 position. Ni kena tukar. 3 position, 3 place.
Okay, 3 position or 3 place. Apa yang perlu kita buat? First step, separatekan dia, splitkan dia. 3 tempat. 3 tempat, 3 position. So this one 1, 2, 3 split. 1, 2, 3 split. Kalau ada nombor kat depan, splitkan sampai dia dapat 3 position, 3 place. Okay. The second step, masukkan group tersebut. This one is 0, 1, 1. This one is 100. Okay. Daripada group yang kita splitkan tadi, masukkan dalam kotak. Okay. The second step, masukkan satu kotak, satu nombor. Which is, this one is 0, 1 and 1. The same one, this one is 1, this one is 0, this one is 0. Okay. Once bila kita dah asingkan dia, the next step kita placekan binary position, which is this one is position 2, 0, 2, 1, 2, power of 2. The second pun repeat the same number, which is 2, 0, 2, 1 and 2, 2. Okay, this one okay? Okay. Okay, the next step baru kita multiplykan dia, kita darabkan dia. Di mana 1 darab 2 kuasa 0. Okay, 1 darab 2 kuasa 1. 0 darab 2 kuasa 2. The same one, 0 darab 2 kuasa 0. 0 darab 2 kuasa 1. 1 darab dengan 2 power of 2. Dan tuliskan jawapan bagi hasil pendarapan tersebut. Which is this one you get 1, this one you will get 2, this one is 0, 0, 0 and 4. The last one, sumkan dia. Sumkan dia mengikut grouping, which is 4, 0, 0. Bila kita tambahkan, kita akan dapat nilai 4. Di sini juga 0, 2, 1. Bila kita tambahkan, kita akan dapat nilai 3. And last sekali, combinekan jawapannya. 43 base 8. This one okay? Kalau yang binary itu 5 digit, 4 digit ataupun 7 digit boleh gunakan. Okay. Jika awak lihat di sini positionnya kalau 20 adalah nilai 1. This one 21 nilainya adalah 2. This one nilainya adalah 4. Bila awak tambahkan 4 campur 2 campur 1 nilainya adalah 7. So kat dalam satu kotak ni limitnya hanya 7. 0 sampai 7. Ingat bila 0 sampai 7 dia adalah nombor oktal. Oktal sampai 2 kuasa 2 sahaja. 3 tempat sahaja. Dia tak akan jadi 2 kuasa 2. Dia tak akan jadi 2 kuasa 5. Kan cikgu, maksud saya yang kalau yang binary itu ada 7 digit atau ada 5 digit atau 7 digit bolehkah guna ini? If dia nombor ganjil. Okay. Macam mana dia nak separate 3? Ya boleh, asalkan dia split 3. Contohnya 1, 0, 0, 0, 0. Dia ada 3 nombor kan? Dia ada 5 nombor kan? Base 2. Ya. Awak splitkan je. 1, 2, 3 split. 1, 2. Itu saja, splitkan dia je. Madam, okay. So kalau depannya 2, kasih split siap lah. Penting belakang tu ada 3. Yang penting kena kira daripada belakang. Jangan kira dari depan. Nak splitkan dia kena kira daripada belakang. Okay. Contoh kat sini, contohnya kat sini kan nombornya adalah 10 tapi table ni saya bagi 3 kan. So this one tak perlulah buat. Nanti ada tak soalan kat sini? Oh ada. Nanti kita tengok contoh. Contoh diberikan adalah nombor ganjil untuk awak buat. Setakat ni step ni boleh
Boleh. Boleh. Okay, ingat bila 3 position ini maksudnya limit dia hanya 7. Dia tak akan jadi sampai nombor lain. So maksudnya satu kotak ini adalah nombor oktal 0 sampai 7. Kalau awak tekan kalkulator sekalipun, okay, kalkulator 1 0 0 0 1 1. Klik sama dengan dahulu. Pastikan binary ni telah ditukarkan nombor. And then baru tekan octal. So awak akan dapat jawapan yang sama, 43. Okay, saya ulang sekali lagi. Yang mana menggunakan kalkulator, pastikan tuliskan nombor, convertkan kepada nombor binary ataupun octal, sama dengan baru convert kepada nombor yang lain. Okay, kita tengok contoh. Okay, this one. Ini yang kau nak tanya tadi. Okay. Okay, saya berikan masa untuk awak tulis jawapannya. Okay, kita try. Kita try. Okay, kita tak boleh menunggu. Nanti kelasnya habis. Okay, saya akan pilih jawapan secara random. So this one, ni tak ambil lagi, kita try. Eagle punya. Ada sesiapa nak volunteer untuk disemak jawapan dia? Saya Miss. Saya tu siapa? Saya kena mention nama. Zakira Husma. Zakira Husma. Kejap. Husma. Okay, Zakira Husma. Ada lagi seorang nak volunteer? Saya Christine. Christine. Okay. Christine. Okay. Kita tengok dulu kawan-kawan punya. Okay. Okay, daripada Christine. Depan saya. Christine. Satu, 3, 0. Okay. This one very good. Dia dah berikan jawapan. Okay. 2, 1, 0. Kenapa kenapa ada satu lagi table? Okay, maybe dia nak cepat. This one walaupun dia kosong, still kena letak nilai kosong. Okay, very good. Cuma langkah ini perlu dikemaskan lagi. 204. This one jawapan yang betul. Okay, 10. Nanti buat table yang betul-betul. 021. This one okay. This one okay. This one ke atas ni kena mention dia punya nombor. 100. Kena mention 100. 0. The same one for here. 01, 011 dan 000. Okay, this one good, this one good. Okay, this one good. Alright, cuma penambahbaikan lah. Cuma dari kekemasan sahaja. Okay, Uzma. Okay, this one is good. This one is good, good. Okay, macam Uzma dia tak buat calculation. Dia terus dapat jawapan pun diterima juga. Cuma saya tunjuk step by step. Kalau awak dah boleh baca, dah boleh buat dengan baik, so boleh skip. Okay, very good. This one, this one, this one, this one. Dia tambahkan sahaja. So this one, okay. Very good, Uzma. Nickel, dia separuh je. Lepas tu tiba-tiba jawapan dia 130. Okay, jawapan betul. Jalan kerja. First kena splitkan dia. Ni saya kata splitkan di 3. Splitkan di 3. So that 0, 0, 0. Apa nombor dia? 0, 1, 1 and then 0, 1. Okay. This one bukan nombor 8. Dia kena nombor binary.
binary, dia bukan nombor 8, binary. Bila walaupun dia ke octal, kita convertkan kepada binary, bukannya kepada nombor 8. So this one lah 2 power of n position dia. This one kita dah pecahkan by group. It's mean this one positionnya adalah 0, 1, 2. Dia akan repeat balik 0, 1, 2. So this one 0, 1. Good. So this one dia akan darabkan dengan position. Nilai ini darabkan dengan position dia. Tiga ni salah. This one dah salah. This one pun dah salah. First step dah betul. Cuma darabkan the second. This one is position dia. 2 power of n. Then darabkan 0. Saya buat kat sini. 0 darab dengan 2 power of 0. 0 darab dengan 2 power of 1. 0 darab dengan 2 power of 2. So this one repeat again. Okay, bila macam ni jawapan saja diterima. So jalan kerja ini akan kehilangan markah. Kalau yang ini dia akan kehilangan secara keseluruhan 2 markah. Hanya akan dapat 1 markah sahaja. 3 ni kena tengok semula. Ada lagi yang nak saya view dan dia rasa dia salah. Ada lagi nak ditunjukkan yang nak jadi bahan supaya sama-sama belajar? Saya pernah, madam. Saya tu siapa? Barasya. Rasa. Saya bagi peluang supaya kita sama-sama belajar, tengok mana kawan-kawan buat. Okay, this one. Okay. Yang ini yang atas ya? Saya dah confused dah. Kenapa table macam ni? Taju, cikgu. Taju. Okay. Dia starting with 0. Okay. Bila macam ni, dia tak boleh ada 2 table. Maksudnya sini 1, sini 1. Dia tak boleh. Dia mesti 1 table yang panjang, 1 table yang lebar. So this one 0, 0. So sepatutnya 0, 0 ini berada di sini. So 0, 0 berada di sini. Dia mesti 1 table yang besar. Okay, this one dia dah buat. Betul, dia darab. Dia dapat jawapan. Cuma pembawah ni kena tulis 1, 3, 0. Then baru awak combinekan jawapannya. This one. Okay, sama juga macam ini. 100 dia berada di bawah. Sepatutnya 100 ini mesti sama baris. Okay, mesti satu baris. Okay, this one okay, this one okay. This one okay, cuma nanti tambahkan, letakkan nilai di bawah. 2, 0, 4. Baru combinekan dia. Boleh, Barasel? Boleh. Dia boleh buat, awak boleh buat kecuali Niga sahaja. Cuma penambahbaikannya kena kemaskan table tersebut. Okay, kita move. Okay, very good. Boleh buat. Okay. Tadi kita tengok octal. The next one, kita tengok hexadecimal. Okay, sama juga. Ada 2 cara. This one, cara lama. Second one is modern style. Okay, cara yang lama, tradisional, daripada binary pergi ke decimal. Decimal pergi ke hexadecimal. Binary ke decimal, darabkan 2 power of n, and then pergi hexadecimal divide 16. Itu cara tradisionalnya. Cara moden, bila octal dia 3 tempat. So bila pergi hexa 4 tempat. Okay. Octal 3, hexa 4.
Okay. First, dapat soalan terus splitkan dia. So, this one 1, 2, 3, 4. Splitkan dia. So, 1, 2. Dan masukkan dalam kotak. 1, 0. 0, 0, 1, 1. Dan letakkan satu kotak, satu nombor. Okay, dah letakkan satu kotak, satu nombor dan baru letakkan position binary. 2 power of 0, 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 3. Tadi limit dia sampai 2 power of 2. Sebab kotaknya hanya ada nilai 8. Nanti saya akan tunjukkan. This one 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. Okay. Dan darabkan 1 darab 2 kuasa 0. 1 darab 2 kuasa 1. 0 darab 2 kuasa 2. 0 darab 2 kuasa 3. 0 darab 2 kuasa 0. 1 darab 2 kuasa 1. So this one you get 1, 2, 0, 0, 0, 1. 1, 3. Ni salah. Ni kuasa 2. So 23. Kenapa madam kata kena divide dengan 4? Sebab nilai di sini adalah 1. This one 2. This one is 4. This one is 8. Apa 8, 4, 2, 1 bila 2 kuasa 3 akan dapat 8. 2 kuasa 2 akan dia dapat nilai 4. 2 kuasa 1 akan dapat 2. 2 kuasa 0 akan dapat nilai 1. So 1 campur 2 campur 4 campur 8. Satu kotak ini bernilai 15. Okay. 0 sampai 15 adalah nombor heksa. So that dia sampai 2 kuasa 3, 8. Okay, kalau tak nak ingat pun medium susahnya nak ingat. Tak nak ingat 2 kuasa 3. Awak boleh gantikan 1, 2, 8, 4. So that 0 darab dengan 8, 0 darab dengan 4, 1 darab dengan 2, 1 darab dengan 1. Okay, yang ni ada banyak optional untuk awak. Kalau awak tak nak gunakan 2 kuasa of 3, 2 kuasa 2, awak boleh gantikan dengan nilai 8, 4, 2, 1. Sama juga nilainya. So that 0 darab 8, 0 darab 4, 1 darab 2, 1 darab 4. Still akan dapat jawapan yang sama. 0, 0, 2, 1. Dan tambahkan mereka. Boleh? Boleh. Yang ini senang sikit berbanding awak nak convert kepada binary. Nak convert kepada hexadecimal. Kalau nak guna traditional punya pun boleh. Cuma dari segi masa sahaja yang lambat. Ada soalan nak tanya sebelum kita move? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Fano. Fine. Saya cuba untuk menyenangkan awak. Saya kalau ikut cara, dia ada macam-macam cara. Macam-macam method. Tapi saya rasa kena sesuaikan dengan awak punya kemampuan. Saya tak nak susahkan pelajar saya untuk fikirkan. Okay. Alright, terima kasih semua pelajar. Thank you, madam. Terima kasih, cikgu. Thank you, madam. Sama-sama, madam. Thank you. Yang tak faham boleh duduk dalam sini.